Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi kita pada kali ini. Hari ini kita akan bincang sejarah tingkatan 4, bab 3, konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita, 3.3 Perang Dunia Kedua. Kita tengok latar belakang Perang Dunia Kedua 1939 hingga 1945, di mana berlaku di dua medan pertempuran, iaitu di Eropah dan di Asia Pasifik. Peperangan di Eropah tertumpu di negara Eropah dan utara Afrika. Peperangan di Asia Pasifik pula tertumpu di Tanah Besar Asia dan Kepulauan Asia Tenggara. Dua pakatan terlibat dalam peperangan iaitu kuasa paksi dan kuasa bersekutu. Faktor pencetusan Perang Dunia Kedua di Eropah iaitu kemunculan ideologi baru, ketidakpuasan hati terhadap perjanjian Versailles, kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Faktor tercetusnya Perang Dunia Kedua di Eropah: kemunculan ideologi baru di mana penduduk Itali dan Jerman mengadakan gerakan politik radikal bagi mengatasi masalah yang wujud akibat kemelesetan ekonomi. Gerakan ini dipimpin oleh pemimpin nasionalis berfahaman melampau iaitu fasisme di Itali, nazisme di Jerman. Kita tengok fasisme di bawah pimpinan Benito Mussolini berjaya menguasai kerajaan Itali pada tahun 1922. Kepentingan negara diutamakan melebihi kepentingan individu. Mempercayai nasionalisme melampau termasuk berperang bagi meningkatkan imej negara. Itali meluaskan tanah jajahan dengan menguasai Habsyah dan Albania. Faktor tercetusnya Perang Dunia Kedua di Eropah iaitu kemunculan ideologi baru nazisme di bawah pimpinan Adolf Hitler berjaya membentuk kerajaan Jerman pada tahun 1933, memulihkan nasionalisme Jerman dengan mengenepikan perjanjian Versailles, angkatan tentera dibina semula dan menduduki Rhineland semula. Faktor tercetusnya Perang Dunia Kedua di Eropah di mana ketidakpuasan hati terhadap perjanjian Versailles, ketidakadilan perjanjian Versailles dianggap tidak adil kepada Jerman sebagai negara yang kalah dan menjejaskan kedaulatan negaranya. Kemelesetan ekonomi di mana Jerman mengalami kemelesetan ekonomi dan inflasi yang teruk disebabkan perlu membayar pampasan perang yang tinggi. Ketidakpuasan hati Itali di mana Itali menyertai Pakatan Bertiga tetapi tidak diberikan tanah jajahan baru seperti yang diperoleh Perancis dan Poland. Seterusnya, kegagalan Liga Bangsa-Bangsa yang berperanan untuk memastikan keamanan dunia dan mewujudkan kerjasama antarabangsa. Kegagalan Liga Bangsa-Bangsa di mana menguatkuasakan perjanjian pelucutan senjata, menangani krisis pencerobohan, konflik dunia berterusan dan mengakibatkan meletusnya Perang Dunia Kedua. Cabaran Liga Bangsa-Bangsa selepas Perang Dunia Pertama, krisis Manchuria pada tahun 1931 hingga 1933 di mana Jepun menakluki Manchuria iaitu wilayah di bawah penguasaan China. Perjanjian pelucutan senjata 1932 hingga 1934 di mana Jerman keluar daripada Liga Bangsa-Bangsa dan membesarkan angkatan tenteranya secara terbuka. Krisis Habsyah 1935 hingga 1936 di mana Itali menyerah Habsyah di Afrika. After roughly 20 years of peace, the world went to war for a second time. Welcome to WatchMojo.com, and today we'll be exploring how World War II began. The Second World War is considered a direct result of the First World War due to unresolved tensions and anger from that conflict. However, the Great Depression of the 1930s was another factor that led to bitterness and a shift in public attitudes towards strict dictatorships. World War I also facilitated the rise of Adolf Hitler and his Nazi Party. Hitler's allies in Italy and Japan also acted aggressively with the hope of expanding their territories. Hostilities by these countries towards the communism of the Soviet Union was just another factor that helped lead to war.
In fact, a number of ideologies helped spark the war. Aggressive expansionism by countries like Germany and Italy, fascist dictatorships, and deep-seated racism were all considered contributing factors. This racism was mostly in Germany, where the Nazis believed the Aryan race was the master race and superior to the Slavic people. The countries that eventually formed the Allied alliance acted passively in the face of the Axis threat. This was partly out of sympathy, partly out of guilt because of the Treaty of Versailles that blamed the Germans for World War I, and partly because countries like Britain underestimated Hitler. Meanwhile, the League of Nations proved itself ineffective in the fight to keep the peace. A few months after Japan withdrew from the League of Nations in 1933, Germany did the same. In 1935, Germany violated the Treaty of Versailles by introducing mandatory military conscription and by beginning rearmament. That country continued to violate the treaty in the years that followed. In fact, in 1936, Hitler remilitarized the Rhineland. It was around this time Nazi Germany formed their important alliance with Italy. Soon after, the two countries offered support to the separatist movement in the Spanish Civil War, while the existing government was supported by the Soviet Union. These events foreshadowed the Second World War as both sides were testing different methods and weapons of battle. One specific event that foretold the horrors of World War II was the April 1937 bombing of Guernica. By 1938, Hitler's motives were clearer. In a move referred to as the Anschluss, the Nazis annexed Austria into Germany, despite the fact this also violated the Treaty of Versailles. Later that year, Hitler was appeased by both Britain and France when they signed the Munich Agreement. This allowed Hitler to overtake a German-speaking section of Czechoslovakia in order to keep the peace. In August 1939, Nazi Germany signed a peace treaty with the Soviet Union. However, the first official event of World War II followed soon after. Due to long-standing tensions, Germany invaded Poland on September 1, 1939. Britain and France warned Germany that should the troops not withdraw, war was imminent. When the Nazis did nothing, Britain and France declared war on Germany, and World War II officially began. Seterusnya kita tengok Perang Dunia Kedua di Eropah, di mana Perang Dunia Kedua di Eropah meletus apabila Jerman menyerang Poland pada bulan September 1939. Peristiwa tersebut menyebabkan Britain dan Perancis mengisytiharkan perang terhadap Jerman. Peristiwa Perang Dunia Kedua di Eropah di mana penaklukan Jerman terhadap Eropah Barat, pengeboman Britain, penyertaan Itali dalam perang di Eropah, serangan Jerman ke atas Rusia. Seterusnya kita tengok penaklukan Jerman terhadap Eropah Barat di mana serangan dimulakan oleh Jerman selepas mengisytiharkan peperangan bagi menakluki negara di Eropah Barat. Jerman berjaya menawan negara-negara di Eropah Barat seperti Poland, Denmark, Norway, Belanda, Belgia, Luxembourg dan Perancis. Menjelang pertengahan tahun 1941, hampir keseluruhan negara di Eropah Barat dikuasai oleh Jerman. Serangan Blitzkrieg bermaksud serangan kilat di mana sasaran musuh dibom oleh kapal terbang Jerman, diikuti dengan serangan kereta kebal dan tentera bermotosikal. Pengeboman Britain di mana serangan udara dan laut dilancarkan oleh Jerman terhadap Britain pada bulan September 1940 hingga bulan Jun 1941. Pelabuhan kawasan perindustrian dan pertahanan udara Britain diserang dan dimusnahkan oleh Jerman. Ekonomi Britain terjejas disebabkan serangan tersebut. Penyertaan Itali dalam perang di Eropah pada bulan Jun 1940, Itali bersekutu dengan Jerman mengisytiharkan perang terhadap Britain dan Perancis. Perancis diserang oleh tentera Itali dari arah selatan, manakala tentera Jerman menyerang Perancis dari arah utara. Serangan Jerman ke atas Rusia di mana Operasi Barbarossa dilancarkan oleh Jerman setelah menguasai Eropah Barat merupakan serangan besar-besaran untuk menawan Rusia. Cita-cita Hitler menguasai seluruh Eropah dapat dicapai jika Rusia, iaitu empire terbesar di Eropah, dapat dikuasai. Bandar utama di Rusia iaitu Leningrad, Moskow dan Stalingrad disasarkan dalam operasi ini. Operasi Barbarossa iaitu lebih daripada 3 juta tentera diarah oleh Hitler untuk menyerang Rusia dengan dibantu oleh 3,350 kereta kebal dan 2,270 kapal terbang.
Operasi disertai oleh tentera daripada Finland, Hungary dan Romania. Gambar-gambar ini menunjukkan antara operasi Barbarossa. Ini pula menunjukkan peta lokasi Perang Dunia Kedua di Eropah 1939 hingga 1941. Berakhir Perang Dunia Kedua di Eropah, di mana kemenangan pihak bersekutu memberikan iktibar kepada kita tentang kepentingan bekerjasama dan bermuafakat dalam menghadapi cabaran. Strategi berikut telah membawa kejayaan kepada kuasa bersekutu, iaitu kerjasama kuasa besar, keberkesanan strategi serangan. Kerjasama kuasa besar di mana Franklin, iaitu Presiden Amerika Syarikat, dan Winston, Perdana Menteri Britain, sering bertemu untuk membuat keputusan politik dan ketenteraan. Kemudian kerjasama ini melibatkan Joseph, iaitu Presiden Rusia. Di medan peperangan, tentera bersekutu daripada ketiga-tiga perkhidmatan beroperasi di bawah komander tertinggi bersekutu yang diketuai oleh Amerika Syarikat, iaitu tentera darat, tentera udara dan tentera laut. Gambar-gambar ini menunjukkan kerjasama antara kuasa-kuasa besar. Keberkesanan strategi serangan, di mana kegagalan kuasa paksi disebabkan kesilapan dalam membuat keputusan politik dan ketenteraan dalam operasi menawan Rusia. Amerika Syarikat yang memimpin kuasa bersekutu memperlihatkan keunggulan dalam perancangan ketenteraan, di mana kejayaan operasi pendaratan tentera bersekutu di Normandy, Perancis. Keberkesanan strategi serangan, iaitu kegagalan operasi menawan Rusia. Kejayaan operasi pendaratan tentera bersekutu. Keberkesanan strategi serangan, kegagalan operasi menawan Rusia, di mana pada peringkat awal serangan terhadap Rusia berjalan lancar. Perang melewati 2 musim sejuk di Rusia dengan menyebabkan Jerman kehilangan banyak nyawa tentera, kehabisan peluru, minyak dan makanan. Semangat tentera dilemahkan. Freundlich, iaitu Jeneral Jerman, mengingkari perintah Hitler untuk meneruskan peperangan. Pada bulan Januari 1943, Jerman menyerah kalah kepada tentera Rusia di Stalingrad. Keberkesanan strategi serangan, kejayaan operasi pendaratan tentera bersekutu, di mana operasi D-Day pada Jun 1944, tentera bersekutu berjaya mendarat di Normandy, Perancis. Maklumat pendaratan tentera bersekutu disebarkan. Tentera Jerman berjaya diperdaya oleh tentera bersekutu, berjaya membebaskan Perancis dan negara Eropah Barat daripada penaklukan Jerman, membolehkan tentera bersekutu memasuki Jerman dari arah barat, manakala tentera Rusia menyerang dari bahagian timur. Kematian Hitler pada bulan April 1945 mengubah lanskap perang di Eropah. Jerman menandatangani perjanjian menyerah kalah. Perang yang berlangsung selama 6 tahun di Eropah ditamatkan. Keberkesanan strategi serangan, kejayaan operasi pendaratan tentera bersekutu. Peta ini menunjukkan pendaratan tentera bersekutu di Normandy, Perancis. Pendaratan tentera bersekutu di Normandy, di mana Pantai Utah tentera Amerika Syarikat, Pantai Omaha tentera Amerika Syarikat, Pantai Gold tentera British, Pantai Judo tentera Kanada, Pantai Sword tentera British. In the late 1930s, German leader Adolf Hitler was trying to increase Germany's control. He believed that Germany and the Nazi Party ideals needed to have more influence in Europe, and he was able to persuade many people to agree with him. Hitler made alliances with Italy and Japan, convincing them of his plan to take over Europe and eventually the rest of the world. This alliance was called the Axis. In 1939, German forces began moving into surrounding countries. They took control by force, dropping bombs from airplanes and scaring civilians. Poland and France soon surrendered, and Germany continued its stronghold in Europe.
Great Britain fought hard, not willing to surrender. Germany wouldn't stop trying to take hold, and many British civilians died. Soon the United States became involved after Japan bombed Pearl Harbor on December 7, 1941. The U.S. declared war on Japan, and then the Nazis declared war on the United States. The United States formed an alliance with Great Britain, France, the Soviet Union, and China. The Allied forces were fighting together. The war intensified. Hitler began directing his soldiers to capture people of Jewish descent and anyone he found unfit to be a part of his society and put them into concentration camps. He wanted to have all of these innocent people killed. This was called the Holocaust. 11 million people died as a result of the Holocaust. As Hitler's tyranny spread, the Allies became more and more determined to end this war. On June 6, 1944, Allied troops invaded the beaches of Normandy in France. They intended to attack German troops and push them out of France and back into Germany. This was the largest attack from water in history. It was called D-Day. Soon the Axis powers fell apart. The Italian leader Mussolini was assassinated. Hitler committed suicide with his wife, and then on May 2, 1945, Berlin, Germany surrendered. Finally, after 6 years, World War II was over. Sekian, terima kasih. Diharapkan video ini memberi manfaat kepada anda semua.